Raya. Betul. Oh, Pesta antarabangsa Kuala Lumpur itu merupakan hari raya lah, hari raya pada semua penggiat industri, penulis, penerbit yang mana kita tahu last kita buat tahun 2019 tak silap saya, betul tak? 2019. betul? Dekat 3 tahun. Betul, Ha, 2019. 2020 tak buat, 21 tak buat. Jadi esok ni, kami tadi siang baru set up, Alhamdulillah. Esok hari pertama Pesta Buku Antarabangsa. Jadi malam ni punya sesi kita nak bersuai kenal lah sebenarnya. Kita nak refresh balik kita punya audience, pembaca kita, bersama dengan Ana dan juga dengan Azura. Jadi kita nak mula dengan siapa dulu ni? Ana ke Azura? Kita mula dengan Jom kita tanya Azura pula. Azura dulu. Azura masuk live dulu tadi. Okey, Azura. Sebagai mukadimah, jadi sebagai seorang Azura lah, kita nak mengenali macam mana boleh terjebak dalam dunia penulisan. Dan orang cakap, sedar tak sedar berapa buku dah Azura? Kalau dengan galeri saja ada berapa? 5 ada tak? Ke 4? Untuk aku mohon jawapanmu, Jari Kerti Hidup, Bangkitlah Jiwa, Pesambut Hati. Tapi untuk keseluruhannya ada 7 lah. Okey. Bismillah Azura. Siapa Azura, kerja apa, buat apa dan macam mana boleh jadi penulis? Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cik Mei semua. Terima kasih. Untuk yang join live kami pada malam ni, terima kasih. Dan untuk yang baru tengok saya, baru kenal saya perkenalkan saya Azura Zamri. Saya merupakan penulis buku bermula dari tahun 2016. Bermulanya buku pertama saya Diari Akhirat. Kemudian Muslimah Cha, Nauka Perbifonika. Dan masuk buku yang keempat, Tuhanku Mau Jawapanmu. Di situlah bermulanya saya menjadi penulis galeri ilmu sampai sekarang ini. Dan insyaAllah sampai bila selagi ada rezeki panjang umur untuk berkarya di bawah galeri ilmu, kan? Dan saya merupakan penulis penuh masa. Saya buat buku, saya sambil tu saya juga menulis skrip. Dan tahun ni saya baru bermula buat skrip dan 2 cerita dah ditayangkan di TV baru-baru ni, iaitu Cikgu Dad, Sempena Hari Guru, dan satu lagi cerita Sugar Nur Muhammad. Tentang buku Pesambut Hati ni, saya terus cerita buku yang terkini. Buku Pesambut Hati. Buku Pesambut Hati merupakan buku yang terbaru saya bersama Galeri Ilmu. Dalam buku Pesambut Hati ni, yang merupakan buku bukan fiction, buku motivasi yang saya tulis berbagai pesanan. Sebab kita semua tentu kita perlukan pesanan tentang kebaikan, apa-apa manfaat untuk diri kita, bahkan untuk diri orang lain juga. Jadi saya tuliskan buku Pesan Buat Hati ni khas untuk mereka yang ingin berdamai dengan perasaan diri sendiri. Maksudnya macam kita lah, macam kita ni. Jadi kita bila melalui apa saja perkara, ujian, kehidupan, fasa demi fasa, kita nak terima awal-awal tu tak semudah disangka. Sebab masa kita belum menerima sesuatu perkara tu yang terjadi, emosi kita, jiwa kita masa tu kacau bilau, terganggu dengan berbagai perasaan, kita jadi overthinking. Jadi macam mana kita nak pupuk diri kita supaya kita yakin yang apa yang kita lalui tu sebenarnya benda tu mendatangkan kebaikan diri kita. Kalau tidak hari ni, insya-Allah kemudian hari. Jadi jadi buku Pesan Buat Hati juga saya tuliskan untuk kita sedar walau selemah mana pun iman kita, Allah tetap bagi kebaikan dalam diri kita. Walau kebaikan tu sekecil sebesar zarah, setitik air, kebaikan tu tetap ada dalam diri kita. Dan jangan disebabkan orang yang pernah menghina kita, orang kata buruk pada kita, kita lagi nak downgradekan diri kita disebabkan kata-kata orang. Jadi kita kena yakin, kita kena percaya yang diri kita tetap ada kebaikan, bukan sebab kita nak rasa diri kita riak, takbur, rasa wujud, tapi kita kena ada self respect untuk diri kita sendiri, ada self love untuk diri kita. Jadi selain pada tu
macam mana kita nak berpesan pada diri kita supaya kita bebaskan diri kita dari terpenjara dalam expectation manusia. Kadang disebabkan sangkaan manusia di sekeliling kita, benda tu sikit banyak mengganggu kesihatan mental kita, mengganggu kehidupan seharian kita. Macam kita nak buat sesuatu perkara tu, tapi kadang kita nak buat tu sebab kita ikut pandangan orang. Kalau orang kata ni tak bagus ni, tak sesuai untuk diri kita, kita pun macam terikut kata-kata orang tu. Sedangkan kemampuan kita tak orang kata bukan berdasarkan pada persepsi orang, tapi diri kita tahu apa yang kita minat, apa yang kita mampu buat, apa yang kita boleh lakukan, kita buat. Tak perlu kita nak ikut arahan orang, tak perlu kita nak ikut kata-kata orang. Jadi buku pesan buat hati ni saya tulis untuk mereka yakin semula dengan apa yang mereka buat, dan percaya yang segala apa yang dibuat tu, walaupun orang lain tak mampu, orang lain cakap kau tak boleh buat, kau tak mampu nak buat, dan benda ni susah untuk kau dapat, tapi dengan izin Tuhan, kalau Allah kata itu untuk diri kau, tetap untuk diri kau. Jadi selebihnya dalam buku pesan buat hati juga saya nukilkan untuk mereka sedar supaya terus menolong diri sendiri tanpa mengharapkan orang lain. Maksudnya setiap kali apa saja ujian kita hadapi, kita kena mulakan diri sendiri dulu, untuk kita bantu diri kita bangkit, untuk kita cari nilai diri kita, macam mana untuk kita dapatkan balik self love, self respect untuk diri kita sendiri. Dan apa lagi dan kita buku pesan buat hati ni juga untuk kita cara kita berfikir, cara kita menyikapi sesuatu masalah, kepincangan masalah tu dengan berfikir secara waras, dengan hati yang terbuka, dan insya-Allah pesanan ni dalam buku pesan buat hati mudah-mudahan bermanfaat lah sampai bila, sebab kita semua saling memerlukan pesanan. Sampai bila setiap kali kita diuji, pesanan itulah yang berguna untuk kita. Kadang hari ni kita berpesan sesuatu kepada orang, dengan esok hari, lain hari, pesanan tu yang kita akan perlukan semula. Apa yang kita pesan pada orang, kita akan perlukan semula. Okey. Terima kasih untuk soalan pertama, kedua dan ketiga yang dijawab sekaligus. Okey. Jadi seterusnya kita nak beralih ke Ana Rohani. Macam mana kalau Azura penulis sepenuh masa? Jadi untuk Ana dia separuh masa lah kot, saya boleh cakap. Dia ada full time lain. Jadi saya serahkan kepada Ana sendirilah untuk ceritakan kepada kami siapa Ana Rohani dan macam mana boleh terlibat dengan penulisan dan buku apa yang Ana tulis bersama Galeri Ilmu. Bismillah Ana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Tuan Amir, kepada Azura, juga kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, insya-Allah. Okey, saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ana Rohani. Okey. Untuk di Galeri Ilmu mungkin buku pertama saya adalah buku pertama, dan memang pertama, belum ada buku kedua yang secara solo lah. Okey. Bertajuk Kerana Syukur Itu Manis. Okey, seperti yang Tuan Amir katakan tadi, Ana mungkin kita tidak boleh mengatakan sepenuh masanya sebagai penulis lah. Kalau macam Azura memang sepenuh masa beliau menuliskan, tulis skrip lah, tulis buku lah kan. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan penulisan mungkin Zura akan cuba untuk explore lagi, belajar lagi kan. Macam Ana merupakan seorang jururawat. Okey, macam mana seorang jururawat boleh pula tiba-tiba nak menulis kan? Okey, sebenarnya saya rasa semuanya bermula daripada ni kot, kita membaca. Sebab saya daripada saya zaman sekolah, saya sangat suka membaca. Kalau macam budak-budak lain, zaman sekolah rendah, dia akan spend masa berlari-lari, bermain dengan kawan-kawan. Tapi masa tu saya lebih suka bersendirian, pergi ke library, duduk dekat celah-celah yang tempat yang
tempat bukan dekat meja tau, yang tempat ramai orang tu, pergi yang tepi-tepi, yang belakang-belakang tu, yang gelap-gelap tu, saya akan duduk kat situ baca buku. Masa tu zaman budak-budak kita tak adalah baca buku, belajar pun tau. Kita belajar, kita baca buku cerita lah, ikut kita punya umur, usia kan. Jadi mula-mula suka membaca, lepas tu bila kita suka baca, budak-budak masa tu saya sempat lah kan lukis-lukis, buat ala-ala komik macam tu kan. Lepas tu bila kita melangkah ke zaman sekolah menengah pula, masa tu dah start dah berjinak-jinak dengan novel pula. Oh macam suka pula. Ada masa zaman sekolah menengah kan kita belajar prosa, komsas tu kan. Rasa macam seronoknya belajar bahasa Melayu ni masa tu lah. Jadi memang ada juga guru-guru kan, subhanallah, guru-guru saya yang sangat-sangat punya peminat, yang sampai dia sanggup nak upah. Saya ingat arwah cikgu saya ni masa saya bersekolah di Perak tu, beliau sanggup mengupah saya untuk ambil sekeratan akhbar masa tu. Kita buat satu macam portfolio lah macam tu kan, portfolio untuk rujukan. Saya suka nak buat sebab saya tahu cikgu saya akan bagi hadiah novel. Baru-baru ni saya ada bersembang juga dengan adik. Saya sebenarnya dah tak ingat dah pasal ni, tapi dia kata, "Akak, kau ingat tak dulu kalau duit kau tak cukup, hari-hari kau pergi kedai buku tu tengok berapa harga. Betul kau tengok duit kau masih tak cukup lagi. So kena kumpul duit lagi. Tak boleh makan, ikat perut, tak boleh makan." Betapa susahnya kita nak dapatkan buku lah dengan bacaan yang kita suka. Jadi bila pergi masa tu saya ingat belajar dalam bidang kejururawatan. Sama juga kawan-kawan yang lain macam lagi suka keluar bersama kawan-kawan. Lepas tu mungkin suka menonton. Saya suka habiskan masa saya dengan membaca novel lah masa tu kan. Kita sangat suka baca novel masa tu. Sampailah satu masa macam mana saya boleh masuk ke arah penulisan motivasi ataupun yang lebih ilmiah macam Islamik lah, yang ada nilai-nilai Islamik macam tu. Saya ingat sahabat saya pada ketika itu dia meminta saya untuk mendengar radio di IKIM FM. Kan saya macam IKIM FM. Rasa macam tak naklah dengar, macam kita ada persepsi malaslah nak dengar, nanti nasyid dia semua boring kan masa tu. Tapi sebab dia kata, "Kau kena dengar ni, aku ada bagi ucapan untuk kau." Jadi saya pun terjebak dengan IKIM FM. Dan kebetulan pula pada ketika itu, saya ingat lagi, setiap hari Selasa pukul 10 malam ada slot. Ada satu motivasi bersama remaja. Maksudnya kita remaja lagi, sekarang masih remaja lagi. Awal muda. Jadi saya sangat suka. Betul. tak sedar diri pula kan Zura. Jadi masa tu kita macam seronok pula, ada pendakwa bebas masa tu yang sedang berkongsi, seronok pula. Lepas tu saya macam siapa dia ni Lepas tu saya pun tengok penulisan-penulisan beliau. Dan saya mula tertarik dengan penulisan beliau. Saya pun belilah buku-buku dia. Saya baca-baca macam, saya rasa saya kena sampaikan lah apa yang saya baca ni. Masa tu juga nak menulis kat Facebook. Kita baca, tapi kita sampaikan dengan cara kita. Jadi tidak pernah lah orang kata berangan pun nak menulis buku. Pernah ada. Buku Ramli Awam Rushid kan ni banyak thriller, misteri kan, suspense. So saya sangat suka. Saya pun macam berangan lah, saya nak tulis satu hari nanti saya nak menulis lah, tapi macam mana nak menulis macam tu. Betul sebab saya rasa macam susah je, macam tak apalah angan-angan je. Tapi bila kita menulis kat Facebook tu, bila kawan-kawan kita membaca tu dia kata, "Ana, aku rasa kau macam bolehlah menulis, kau tulislah macam buku motivasi yang macam kau tulis kat Facebook." Masa tu bila dia orang cakap macam tu, saya rasa macam saya gelak je lah mula-mula. Rasa macam tak apalah aku ni nak tulis buku motivasi kan. Diri sendiri pun macam tak berapa nak betul sangat. Sebab bagi saya dulu, kalau kita nak tulis buku motivasi ni, kita kena orang kata somebody yang orang tengok kita ni macam seorang yang positif, yang memang layak lah untuk memotivasikan orang. Jadi saya macam tulis, sekalanya nak tulis kan. Tapi bila ada kawan-kawan, lagi-lagi kawan baik kita, keluarga kita yang bagi sokongan, saya macam orang kata, kita ni perlukan guru kan.
Jadi masa tu saya ada pergi ke bengkel-bengkel penulisan sebelum ini, tapi macam tak kena dengan jiwa. Sebab bila saya pergi tu, saya rasa macam ibaratnya kalau saya pergi kat bengkel penulisan tu, macam saya rasa saya tak nampak cahaya yang saya boleh menulis. Yang saya nampak bila saya pergi bengkel penulisan tu, saya rasa macam alah kau siapa nak menulis, nanti orang tak beli buku kau. Macam tu lah. Jadi saya sangat down, saya rasa lagi tak rasa tak layak, rasa tak happy. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, telah menemukan saya dengan guru penulisan yang saya rasa saya, iaitu Bonda No. Bengkel pertama yang saya join pada ketika itu membuatkan saya rasa macam macam ni saya pergi, saya join tu kan, saya rasa macam Bonda No sangat meraihkan saya. Orang kata tak apa, kita menulis bukan sebab semata-mata kita nak jadi penulis, tapi sebab setiap kita ni ada sesuatu untuk dikongsikan. Tak semestinya kita tengoklah kita nak tulis apa, semua orang ada kecenderungan dia. Masa tu saya tak nampak lagi saya nak tulis pasal apa, pasal kerjaya ke. Tapi saya rasa kerjaya saya macam yelah kita baru kerja sekejap kan, betul nak tulis apa kan, orang nak baca buku aku ni. Macam tak kenalah dengan bukan tak serasi. Saya sahut juga cabaran tu. Orang kata Alhamdulillah rezeki menulis. Sebelum menulis dengan Bonda No, di mana buku Blur, ingat tak buku pertama Blur bersama Galeri Ilmu dengan Bonda No, antologi pada ketika itu. Sebelum tu saya ada penulis juga dengan satu syarikat penerbitan buku. Masa tu syarikat ni dia baru juga nak meningkat naik. Jadi saya buku pertama yang saya tulis bertajuk Wake Up. Tapi rezeki buku ini dia, saya rasa lah dia macam dia tak berapa nak ke hadapan sangat pada ketika itu. Sebab macam saya pun yang saya perasan itu syarikat baru nak naik, dan dalam kalangan penulis-penulis ni semua yang newbie, yang baru-baru belaka kan. Tapi sebab kita ni sangat-sangat teruja nak menulis, kita tulislah. Tapi betul orang kata kita, kalau kita tak memulakan, memang dia tak ada nombor 2. Dia kalau tak ada nombor 1, dia macam dia tak ada nombor 2, dia tak ada nombor 3. Jadi masa tu saya rasa macam okey tak apa, tulis je dulu. Tak apalah orang nak bagi apa ke, tak nak bagi ni ke, tipu ke, tak apalah. Saya fikir macam tu sebab saya rasa saya nak menulis, niat saya nak tulis sangat apa yang saya rasa kalau orang baca dapat sesuatu macam tu. Jadi saya tulis buku tu, alhamdulillah bila saya pegang buku pertama saya tu, walaupun orang kata apa, syok sendiri kan, rasa macam ya Allah, aku tak sangka macam tak sangka lah Nur Rohani jadi penulis masa tu. Okay, lepas tu buku kedua, syukur Alhamdulillah bila sebagai seorang jururawat, orang kata pengalaman yang sedikit yang mungkin biasa-biasa bagi orang lain kita tulis. Lepas tu kita punya pengalaman bekerja, ada input ataupun info-info ataupun maklumat-maklumat yang penting untuk diketengahkan kepada masyarakat. Masa tu menulis dengan Caterpillar. Caterpillar, pernah dengar tak Caterpillar? Dengan tulisan-tulisan berbagai profession kan, doktor lah, jururawat lah, apa lagi, guru, peguam, pilot lah, macam-macam. Memang seronok, suri rumah pun ada. Jadi saya rasa macam memang antara yang saya rasa Alhamdulillah Caterpillar Galeri Ilmu sangat membantu saya untuk mengetengahkan saya punya minat ni lah, kecenderungan kan. Terus seterusnya barulah Blur dengan Bonda No, dan bila dah jumpa kita punya cikgu yang kita rasa boleh bawa kita ke jalan yang benar macam tu, saya pun macam tak puas. Macam sampai sekarang pun Bonda akan datang ni, Bonda akan esok Jumaat lusa ada lagi seminar penulisan mega Bonda No. Tapi kita ni sebab kita berapa banyak kali kau nak pergi join Bonda No punya penulisan kan. Tapi itulah kita ni mudah lupa. Jadi bila kita dah jumpa cikgu, walaupun ilmu itu mungkin berulang-ulang-ulang, itulah kita punya tamatnya kan. Kita memang akan lupa. Jadi kita nak refresh balik. Dia bukan semata-mata ilmu tu semata-mata, tapi orang kata apa? Semangat tu. Betul Tuan Amir? Sebenarnya saya hampir macam rasa nak berputus asa, Zura. Rasa nak berputus asa, macam tak ada harapan lah aku nak tulis buku solo ni kan. Tapi bila kita kita ada circle kan, kita ada bulatan yang sangat-sangat menyokong, dia macam semangat tu naik balik. Aku kena siap. So bila kita macam kita rasa down ke, kita rasa macam hilang semangat, pergilah cari balik guru ke, kawan-kawan ke, bulatan yang sangat-sangat supportive ni kan. Dia nak angkat bagi semangat kita tu yang ada balik. Jadi
itulah mana Ana Rohani yang merupakan hanya budak-budak biasa saja suka baca buku, lepas tu suka berangan kan. Sebenarnya nak jadi novelis, lepas tu tiba-tiba terjadi pula jururawat, tak ada novelisnya. Lepas tu tiba-tiba Alhamdulillah Allah izin ada juga buku basi. Alhamdulillah. Yang Ana rasa macam aku tak layak lah. InsyaAllah buku kedua pula. Buku solo Ana yang kedua pula lepas ni. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah Azura. Kita sebenarnya bila tengok Azura, tengok Eza, tengok kawan-kawan yang lain kan, para penulis yang memang dah berjaya. So kita tahu mereka ni bermula dari bawah daripada tak ada apa-apa. Zura tanya Zura sendiri betapa struggle dia nak bermula kan. Bukan senang nak jadi penulis sepenuh masa. Lagilah kan. Jadi itulah Ana belajar banyak benda daripada orang lain, daripada Zura, daripada orang-orang sekeliling. InsyaAllah mudah-mudahan momentum untuk menulis itu tetap orang kata tetap ada, tetap meningkat dan jangan putus asa lah kot. Doakan saya ada ilham untuk menulis buku yang kedua, ketiga, keempat. Nak kejar Zura. InsyaAllah boleh, Ana boleh. Berangan dulu. Angan-angan tu. Sebab impian kita ni bermula dari angan-angan. Betul tak Cik Amir? Setuju. Betul. Okay Azura, sempena pesta buku ni, kenapa pendengar kita perlu datang pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur? Sebab kenapa diorang kena datang? Selain nak dapatkan buku Azura, kenapa diorang kena datang? Bismillah Azura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. PBKL macam kita tahu kan, dah lama dah tak ada dah. Jadi, sejak berlaku COVID. Jadi bila muncul kembali Hari Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni, semestinya peminat-peminat buku lah paling teruja lah menantikan Hari Pesta Buku ni. Bukan setiap bulan, sebulan sekali buat, tapi setahun sekali je. Jadi kiranya macam Cik Amin cakap lah, hari ni macam kira malam raya lah. Macam esok tu kita sambut raya beramai-ramai. Jadi begitulah suasana Hari Pesta Buku nanti. Bermula esok. Menjadi satu momen yang best, yang happening untuk kita semua. Hari raya untuk kita, yang mana minat buku, selain penulis, penerbit dan lain-lain orang terpenting dalam industri buku ni, utamanya peminat buku, pecinta buku semestinya menantikan Hari PBKL tahun ini. Jadi jangan, yang mana yang berdekatan boleh datang, jangan lepaskan peluang sebab siapa-siapa yang dapat datang boleh jumpa dengan penulis kegemaran masing-masing, boleh dapatkan tanda tangan penulis masing-masing kan. Lepas tu boleh dapatkan buku dengan harga yang memang harga promo yang memang tak selalu jumpa lah. Selalu beli dalam online. Tapi kali ni face to face. Boleh jumpa dengan penulis, boleh jumpa dengan penerbit, boleh jumpa publisher dan ada juga peminat buku yang dia asal dari pembaca je tapi dia minat nak menulis, so dia boleh datang ke PBKL jumpa dengan publisher tu, tanya macam mana nak hantar manuskrip kan, sekian. Tu satu peluang. Satu peluang pada pengunjung untuk datang ke PBKL selain berjumpa dengan penulis kegemaran, selain dapat buku-buku yang memang dah lama dicari, dapatkan tanda tangan sekali, boleh tengok suasana hari raya, hari terbesar untuk industri buku kita. Segalanya tentang buku lah, boleh cakap untuk pesta buku 10 hari ni. Apa saja tentang buku, nak tahu, nak nulis ke, nak orang cakap berjumpa kita punya pelancaran, insyaAllah. Pelancaran buku-buku baharu galeri pada 5 Jun hari Ahad ni. InsyaAllah. Nama ni, Ana dah letak nama ni. Azura masih tak jawab lagi. Dapat datang ke tak? Pukul 12 tengah hari. Pentas utama. Dan Ana pun akan ada sama kita pada hari Sabtu. Ana, betul tak hari Sabtu kan? Hari Ahad. Hari Ahad yang sama. Yang sama kan? Pukul 11 pagi tu. Ahad pukul 11 pagi insyaAllah. Puan Ida Hani, rezeki dari langit. Okey Ana, saya serahkan Ana pula. Kenapa penonton perlu datang pesta buku? Bagi alasan supaya mereka wajib datang. Bismillah Ana. Masya Allah. Okay.
sebenarnya Zura dah sebut dah semua tu. Esok kita punya hari raya kan, start bermula hari raya kita. Jadi sebagaimana hari raya bulan Syawal kita nak berkumpul, dah lama sangat kita tak beraya, tak rasa orang kata apa, tak bersapa, tak bersalam-salaman. Jadi kita pun penggemar-penggemar buku ataupun orang yang mungkin dia belum lagi menjadi penggemar buku, dia pun tak tahu hala tuju kenapa lah aku nak datang video di sini. Jadi tak apa, saya dulu pun, saya sebenarnya sangat tak suka tempat yang crowded. Saya tak suka sebab saya akan saya akan pening kepala, serabut macam tu tau. Tapi siapa orang kata, masa zaman kita belajar dulu, kita diberi voucher tau. Saya tak ingat lah, kerajaan bagi kot. Ingat tak? Betul. Kerajaan bagi kan voucher. Jadi masa tu kita macam tak ada pilihan. Sayanglah kalau bazir macam tu saja. Lepas tu saya ingat lagi, dekat sana bukannya ada buku semata-mata, macam-macam boleh digunakan. Jadi orang kata apa, yelah mungkin kita lebih suka membeli buku di kedai buku sebab tak perlu berebut-rebut, tak perlu crowded kan. Dibandingkan kalau nak pergi dekat PWTC ni, rasa macam tempat tu dah lah besar kan. Jadi nak pergi satu tempat ke satu tempat, ya Allah, dengan manusia yang bersesak-sesak, kita rasa macam, untuk saya lah pada ketika itu saya rasa macam memang tak mungkin lah aku nak datang banyak-banyak kali. Tapi siapa sangka kan, orang yang rasa tak suka tempat crowded macam tu, tiba-tiba rasa jatuh hati kat tempat macam tu. Okay, saya lah orangnya kan. Saya rasa macam, ya Allah, nak dengar je pesta buku, rasa nak pergi dekat ni. Kita macam teruja sebab kita tahu banyak buku-buku best yang bukan semata-mata, bukan buku baru sahaja, buku yang lama-lama dulu. Macam saya contoh, dulu saya sangat minat beberapa buku kan. Buku tu bila saya minat, saya suka sangat. Saya ni ada satu perangai pelik. Bila saya sangat suka dengan buku, yang buku tu yang mungkin saya ulang baca banyak kali, saya akan macam, kita akan indirectly kita akan promote dekat kawan kita tau. Sampailah kawan kita tu macam terpaksa, macam bukan terpaksa, dia akan baca dan pinjam tau buku tu. Tapi mungkin yalah kita tak ingat dengan siapa kita bercakap, dipinjam bukunya tu sampai tak pulang-pulang. Jadi so kalau ada buku korang yang mungkin dah tak jumpa dah, siapa tahu mungkin ada di pesta buku. Jadi kita dah datang kan. Jadi kita nak beli buku yang kita sayang, jadikan koleksi kita ke apa. Nak jumpa, bak kata Zura tadi, nak jumpa kita punya favourite penulis, ataupun kita nak berkenalan dengan penulis-penulis baru macam saya ke, macam tu. Letak kat gambar sekali. Okay, jadi itu of course lah kot kan. Zaman sekarang kan zaman media sosial, semua dia nak upload lah macam-macam kan. Jadi banyak benda kita boleh buat di BTC tu kan. Kita bukan semata-mata nak shopping buku sahaja. Kita nak, kata Zura tadi, mungkin ada sesiapa yang menonton ni rasa macam sukalah nak tulis buku tapi tak tahu cara. Jadi bolehlah approach kita punya penerbit ke. Boleh tanya Tuan Amir kan. Tuan Amir ni tahu macam-macam ni. Sedap tulisan Tuan Amir ni. Kan? Jadi semua boleh ambil bahagian. Semua boleh dapat peluang betul. Ni untuk jumpa depan-depan. Betul. Ya, betul. Dia selain buku, kita ada komik. Siapa kalau yang lelaki lah, mungkin buku sinonim dengan budak perempuan, dengan golongan wanita. Golongan lelaki, budak-budak, orang cakap komik pun banyak. Pesta buku pun banyak jualan komik-komik yang bermanfaat. Selain tu macam di Galeri Ilmu, kami juga ada satu orang cakap sesi sembang santai kewangan. Siapa beli buku kewangan dapat duduk dengan Tuan Zaidi 5 hari bulan. Zaidi ada sesi nasihat kewangan lah. Kita nak cakap macam tu. Beli buku boleh dengar orang cakap soal jawab tentang kewangan. Jadi untuk malam ni saya rasa itu dulu daripada kami bertiga. Jadi insyaAllah kita jumpa esok siapa-siapa yang dapat datang ke WTC Kuala Lumpur. Tingkat 4, booth kami masuk-masuk pintu terus nampak Galeri Ilmu, ada 8 gerai kat situ. Jadi insyaAllah pesta buku kali ini daripada 3 hari bulan sampai 12 hari bulan Jun. 10 hari sahaja. Cuti sekolah, ajak ramai-ramai mak ayah datang. Kita boleh berjumpa dengan penulis dan juga macam-macam buku lah yang kita nak ada di sana. Jadi insyaAllah terima kasih banyak Azura, terima kasih Ana dan terus berkongsi. Terima kasih Tuan Amir, terima kasih Zura, terima kasih semua. Kita tangguh sesi kita malam ini dengan tasbih farah. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cik Amir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Salam kata.